Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk mata pelajaran Bahasa Melayu pada minggu ini, Tani akan mempelajari tentang bahasa klasik. Antara beberapa perkara yang Tani ambil fokus di sini ataupun isi kandungan pada pelajaran pada kali ini ialah yang pertama, sifat-sifat bahasa Melayu klasik. Yang kedua, Tani akan berbincang tentang contoh soalan dalam bahasa klasik. Kemudian yang ketiga, insyaAllah kita akan berbincang sedikit tentang teknik menjawab soalan. Dan yang keempat, insyaAllah Tani akan meneliti contoh jawapan kepada soalan yang diberikan. Okey, pertama sekali ialah sifat-sifat bahasa Melayu klasik. Sifat-sifat bahasa Melayu klasik bermaksud kriteria-kriteria ataupun ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang menunjukkan sesuatu bahasa itu ialah bahasa klasik ataupun bahasa standard. Jadi yang pertama di sini, bahasa Melayu klasik banyaknya menggunakan perkataan seperti maka, sebermula, hatta, syahdan dan sebagainya. Biasanya perkataan-perkataan ini digunakan pada permulaan ayat. Okey, maksudnya di sini dalam bahasa Melayu klasik biasanya awal perenggan ataupun awal cerita ataupun awal petikan daripada bahasa Melayu klasik itu biasanya mengandungi perkataan seperti tadi. Contohnya maka, sebermula, hatta, syahdan dan sebagainya. Dan biasanya ayat-ayat ini diletakkan pada awal cerita. Dan yang kedua, ayatnya panjang-panjang. Kadang-kadang terdapat ayat yang mengandungi lebih daripada satu cerita. Memang benar, jika sekiranya kita ni membaca petikan bahasa klasik, ayatnya panjang-panjang. Bahkan kadang-kadang ada pada satu perenggan itu hanya mengandungi satu ayat. Contohnya ada 5 ke 6 baris perenggan dalam satu perenggan hanya mengandungi satu ayat saja, iaitu mengandungi satu titik ataupun noktah ayat. Jadinya di dalam satu ayat ini, di dalamnya mengandungi banyak cerita. So, itu adalah antara ciri-ciri bahasa Melayu klasik yang mana ayatnya sangat panjang. Kemudian yang ketiga, perkataan-perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu klasik itu mungkin tidak lagi digunakan pada zaman sekarang. Jadi sebahagian daripada perkataan-perkataan bahasa Melayu klasik itu tidak lagi digunakan pakai sekarang. Mungkin kegunaannya tiada ataupun ia diganti dengan perkataan-perkataan lain. Kemudian yang keempat, terdapat banyak perkataan istana digunakan seperti santap, gering, beradu dan lain-lain. Kalau kita ni perhatikan, sebahagian daripada perkataan bahasa Melayu klasik itu merupakan bahasa-bahasa yang digunakan di istana. Contohnya seperti santap. Contohnya kalau orang biasa memanggil mungkin makan malam, makan tengah hari. Tapi kalau ahli-ahli kerabat diraja ataupun orang istana memanggilnya sebagai santap. Contohnya lagi kalau sakit bagi orang biasa, tapi kalau orang istana disebut gering. Berehat ataupun tidur bagi orang biasa disebut beradu bagi orang istana. Dan juga lain-lain. Yang kelima, kebanyakan isi ceritanya berhubung dengan kisah-kisah istana, iaitu kisah kegagahan raja-raja, kecantikan tuan puteri, cerita-cerita ajaib dan kesaktian. Memanglah, bila kita ni membaca ataupun mempelajari bahasa Melayu klasik, biasanya cerita-cerita ataupun watak-watak yang ada di dalam petikan bahasa klasik itu ialah raja-raja, pemimpin-pemimpin negara pada zaman dahulu. Contohnya kerajaan Majapahit, Melaka dan sebagainya. Kemudian ia menceritakan tentang kecantikan tuan puteri, cerita-cerita ajaib dan sebagainya. Jadi, kenapa bahasa klasik banyak berkaitan dengan kisah-kisah istana ataupun kegagahan raja-raja dulu ialah mungkin disebabkan sejarah ataupun cerita-cerita ini diturunkan ataupun dituturkan dari generasi ke generasi melalui lisan sahaja, melalui penceritaan. Okay. Kemudian yang keenam, kebanyakan cerita bahasa Melayu klasik yang asal ditulis dalam tulisan Jawi. Ini dulu.
sebelum mungkin pada awal peradaban pendidikan orang-orang Melayu dulu, mereka dulu mula mengenali bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu dalam penulisan Jawi. Kemudian barulah berubah kepada tulisan Roman ataupun Rumi. Jadi itu adalah antara beberapa ciri-ciri ataupun tanda-tanda atau kriteria bahasa Melayu klasik. Sekarang kita beralih kepada contoh soalan. Dan beginilah contoh soalan yang akan kita dapati biasanya dalam soalan-soalan peperiksaan, khususnya dalam peperiksaan O-level. Seperkara perlu diingat di sini ialah memang dari segi kebiasaannya petikan-petikan karangan, khususnya petikan bahasa Melayu klasik, memang tidak dinyatakan tajuknya di sana. Jadi adalah wajib bagi para calon ataupun para pelajar untuk membaca dari awal sampai akhir isi petikan yang ada dan cuba fahami isi kandungan yang ada di dalamnya. Jadi teknik menjawab soalan. Sebelum beralih kepada teknik menjawab soalan, cikgu ingin memberi panduan bahawa biasanya dalam peperiksaan GC O-level, dalam soalan bahasa Melayu klasik, soalannya ada dua bentuk ataupun dua bahagian. Yang pertama ialah biasanya soalan A, bahagian A, kamu ataupun calon ataupun pelajar diarahkan untuk menterjemahkan, menukarkan daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Itu yang pertama. Dan yang kedua, soalannya, biasanya soalan B, kamu akan diberikan perasa-perasa bahasa Melayu klasik ataupun perkataan-perkataan bahasa Melayu klasik. Dan kamu diarahkan untuk menukar frasa tersebut kepada bahasa Melayu moden. Perkara yang perlu diingat juga dalam menterjemah bahasa klasik kepada bahasa moden, tidak perlu kamu menterjemah huruf demi huruf ataupun harfin biharfin. Kamu boleh menerangkan dalam bentuk ayat pendek yang sangat ringkas, ikut fahaman kamu sendiri. So berbalik kepada tajuk. Seterusnya iaitu teknik menjawab soalan. Berikut ialah di antara beberapa cadangan yang boleh kamu lakukan sebelum menjawab soalan memodenkan bahasa Melayu klasik. Jadi apa yang pertama? Yang pertama, buang perkataan-perkataan yang tidak diperlukan. Kalau kamu rasa setelah kamu baca petikan ada beberapa perkataan yang mungkin rasanya tidak mempunyai peranan ataupun tidak mempunyai maksud yang kuat, so itu dibuang saja. Seperti maka, arakian, syahdan, akhiranlah, akhiran pun, dan perkataan-perkataan klasik yang lain, kerana sebahagian perkataan itu tidak memberi apa-apa makna. Ia hanya sekadar bunga-bunga bahasa. Jalan cerita atau bahasanya tidak akan rosak jika ditinggalkan. So, pastikan jalan cerita ataupun bahasanya tidak akan rosak ataupun mudah difahami jika kita ditinggalkan perkataan-perkataan klasik tersebut. Yang kedua, baca keseluruhan petikan. Ini sangat-sangat penting. Cikgu selalu menggalakkan kamu untuk membaca sekurang-kurangnya 2 kali setiap petikan soalan. Jadi, kamu haruslah membaca keseluruhan petikan sehingga kamu dapat memahami jalan ceritanya yang sebenar. Memang dalam sebahagian petikan bahasa klasik, ketani tidak dapat memahami maksud harfin biharfin ataupun maksud huruf demi huruf. Tapi ketani cuba memahami maksud satu petikan secara menyeluruh. Sebab itulah perlu ketani membaca keseluruhan petikan sekurang-kurangnya kalau boleh 2 kali. Seterusnya yang ketiga, jangan diubah atau ditukar watak yang ada dalam petikan asal. Contohnya saja. Kalau dalam petikan ada menyatakan salah seorang wataknya ialah awak ala bertatar, maka jangan kamu tukar namanya Sultan Muhammad. Mungkin ia akan menjelaskan dari segi makna di sana. Jadi jangan ditukar watak yang ada. Pastikan watak yang ada itu tetap sama bila kamu menterjemah ke dalam bahasa Melayu moden.
Yang keempat, jalan cerita yang asal harus dikekalkan. Kamu mesti mengikut jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Maksudnya flow ceritanya pastikan tetap sama meskipun kita ni mengubah ia dalam bentuk bahasa Melayu moden. Yang kelima, senaraikan dulu watak-watak yang ada dalam petikan prosa klasik tersebut. Pastikan kamu berjaya mengenal pasti beberapa watak yang mempunyai persamaan agar pemilihan kata ganti nama kamu tepat dan sesuai. Contoh, watak-watak. Contohnya, kalau dalam petikan soalan, kalau kamu perhatian kepada fail PDF yang cikgu sudah hantar sebelum ini, kamu perhatikan di sana dalam soalan ada watak-wataknya, iaitu Radit Inu atau Baginda yang merujuk pada orang yang sama, Jerude, Kartala, Mahadewi ataupun Puteri Baginda, kemudian ke bawah Duli Sang Ratu Daha atau Sang Ratu, Permaisuri Baginda, yakni isteri kepada Raja, Paduka Liku, dan semua ini adalah nama-nama khas dan watak-watak yang memegang satu peranan di dalam cerita petikan klasik. Jadi nama-nama watak ni kena pasti, kalau boleh digariskan dalam kertas soalan itu. Digariskan. Kenapa kita ni perlu menggaris? Supaya kita ni dapat mengenal pasti ini adalah wataknya dan pastikan watak itu ditulis semula di dalam bahasa moden setelah kita ni memodernkan nanti. Arti yang pertama, watak-watak. Yang kedua, ialah nyatakan latar tempat, kata nama tempat. Okay? Contohnya negeri Daha yang ada dalam petikan. Kemudian dalam istana, luar istana. Pastikan tempat-tempat ini jua dinyatakan sewaktu kita ni menterjemah ke dalam bahasa Melayu moden. Kerana nama tempat ini kalau ditukar, ia mungkin akan merubah ataupun merosakkan jalan cerita yang asal. Okay? Faham tu di sana? So, ambil perhatian, watak-watak jangan ditukar, kemudian nyatakan latar tempat ataupun nama tempat pun juga jangan ditukar dan pastikan kesemua watak-watak ini ditulis semula di dalam semasa kita ni memodernkan bahasa kepada bahasa moden. Seterusnya, nyatakan pokok persoalan yang ada dalam petikan tersebut. Maksudnya di sini, cerita yang akan disampaikan di dalam petikan itu perlu kita nyatakan. Contohnya, dalam soalan yang tadi, antara persoalan ataupun cerita yang hendak disampaikan ialah yang pertama, Raden Inu datang ke istana untuk menghadap ke bawah Duli Sang Ratu Daha. Kemudian, yang kedua, Mahadewi pulang dalam keadaan bengkak di matanya. Dan yang ketiga, Baginda teringat akan permaisurinya yang telah mangkat. Okay, ini antara persoalan ataupun cerita yang cuba disampaikan oleh penulis di dalam petikan bahasa Melayu klasik. Dan yang keenam, barulah kita ni memodernkan dari perenggan ke perenggan ataupun dari baris ke baris. Biasanya dalam soalan bahasa Melayu klasik, biasanya petikannya ada 2 perenggan. Biasanya, mungkin saja lebih daripada itu, tapi biasanya 2. Iaitu ambil maksudnya kemudian karangkan semula dengan menggunakan ayat pelajar sendiri. Jangan tinggalkan atau tambah maksudnya. Jika kamu mengetahui maksud perkataan klasik yang ada di dalam petikan tersebut, kamu perlu menukarkan menjadi bahasa moden. Jadi cuba sedaya upaya untuk menukarkan setiap perkataan bahasa klasik kepada perkataan bahasa Melayu moden. Kenapa? Ini penting kerana jika kamu mengekalkan perkataan klasik tersebut, maka kamu akan dipotong sedikit sebab tidak mengikut arahan soalan, iaitu menukarkan petikan klasik menjadi bahasa Melayu moden. Jadi expectation pemarkah ialah untuk calon, untuk kamu, untuk pelajar, untuk menukarkan semua petikan ke dalam bahasa Melayu moden. Contohnya kata kerja. Kata kerja yang ada di sana mesti kita ditukar kepada semuanya kepada bahasa Melayu moden. Kalau kata nama memang tidak dapat. Watak-watak yang ada seperti yang cikgu terangkan tadi, watak-watak, kata nama kata nama khas ataupun nama tempat, jangan ditukar atau jangan diubah. Pastikan ia kekal dan masih wujud ketika kamu memodernkan bahasa Melayu klasik. Kemudian, rangkai kata yang difikirkan susah untuk difahami, mudahkan atau tukar dengan menggunakan bahasa
anda sendiri ataupun menggunakan fahaman Ketani. Contoh, balut matanya, maksudnya bengkak. Hilang kemanjurannya, maksudnya hilang kesannya atau hilang kemujarabannya. Yang ketiga, berkhalwat, bersendirian di suatu tempat. Jadi ini adalah antara beberapa perkara ataupun beberapa teknik yang perlu Ketani apply sewaktu Ketani menjawab bahasa Melayu klasik, sewaktu Ketani menukarkan ia kepada bahasa Melayu moden. Yang ketujuh, jawapan mestilah dalam ayat yang lengkap dan bentuk moden dan baku. Sudah cikgu terangkan tadi. Gunakan perkataan anda sendiri seboleh-bolehnya. Ini memang gunakan kefahaman Ketani. Sebab dalam menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden, memang tidak ada ataupun tidak boleh apanya Ketani copy paste, cut and paste saja. Sebab ia bahasa klasik. Seboleh-bolehnya ia ditukar semua sekali ke dalam bahasa Melayu moden. Yang kesembilan, elakkan menyalin bulat-bulat jawapan daripada teks yang diberikan. So, ada perhatian tu di bawah sana. Oleh itu, kamu perlu mencatat perkataan-perkataan klasik yang baru kamu dapat dalam kamus persendirian kamu. Ini membolehkan kamu terbiasa apabila melihat perkataan-perkataan klasik tersebut. Maksudnya di sini kamu mesti mengenal pasti perkataan-perkataan klasik dan kamu simpan dalam kamu punya buku ataupun take note atau membuat catatan untuk simpanan kamu sendiri di masa akan datang. Jadi daripada soalan yang tadi, ini adalah contoh jawapannya. Tidak lama dalam perjalanan mereka pun sampai ke negeri Daha. Oleh sebab Radin Inu merasa malu untuk masuk ke dalam istana, lalu dititahkannya Jerude dan Kartana sahaja yang mengiringkan bondanya Mahadewa itu menghadap ke bawah duli sang Ratu Daha dan sampai habis. Jadi apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu bandingkan antara kertas soalan dan kertas jawapan, antara soalan dan jawapan yang cikgu berikan, dan kamu pasti akan dapat mengenal pasti beberapa perkara yang ada cikgu nyatakan tadi dalam teknik itu. Okey. Jadinya, bila kita ni melihat dalam skim jawapan, kita ni melihat di sini nama-nama dan juga nama tempat masih kekal ada di dalam cerita. Inilah maksudnya. Sebab jika kita ni tidak menyatakan nama ataupun nama tempat yang sama dengan asalnya, maka berkemungkinan jalan cerita bahasa klasik tersebut besar kemungkinan akan berubah ataupun sukar difahami. Jadi itu saja untuk minggu ini. Mudah-mudahan kamu dapat manfaat daripada pelajaran pada hari ini. Dan apa yang penting, isi pelajaran pada hari ini ialah cikgu akan cuba highlight dua perkara. Yang pertama, kamu perlu memahami ataupun mengenal pasti ciri-ciri ataupun tanda-tanda atau sifat-sifat ataupun kriteria bahasa Melayu klasik. Dengan mengetahui ciri-ciri ataupun kriteria bahasa Melayu klasik ini, kita ni dapat mengenal pasti, dan bila kita ni mengenal pasti, kita ni akan dapat menukar kepada bahasa Melayu moden. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita ni perlu menerapkan teknik menukarkan bahasa Melayu moden kepada bahasa Melayu klasik. Contohnya tadi yang paling jelas ialah jangan tukar nama ataupun watak yang ada, dan jalan cerita jangan diubah. So, itu antara beberapa perkara penting yang perlu kamu ambil perhatian di dalam isi pelajaran kita ni pada hari ini. Jumpa lagi di kelas yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan semua dapat memahami dan dapat manfaat daripada apa yang kita ni pelajari pada hari ini. Dan kalau ada soalan, boleh hubungi cikgu melalui WhatsApp ataupun email. Itu saja untuk minggu ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.